Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini dapat lagi kita meneruskan pembelajaran pendidikan Islam PPKI tingkatan 3. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa di bawah lindungan Allah SWT. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar salah satu tajuk dalam bahagian ibadah, iaitu tajuknya zakat. Apa itu zakat? Mari kita lihat perkara yang berkaitan dengan zakat. Zakat termasuk dalam rukun Islam. Ada 5 rukun Islam, iaitu yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua mendirikan solat 5 waktu, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat mengeluarkan zakat, yang kelima menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Jadi zakat termasuk dalam salah satu daripada rukun Islam. Bermakna di sini ibadat zakat wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang cukup syarat-syaratnya. Kita lihat pula apakah pengertian zakat. Zakat di sudut bahasa bermaksud subur, suci, berkat dan berkembang. Subur sini bermaksud dengan kita berzakat akan menyuburkan harta kita. Yang kedua, suci, dengan kita berzakat dapat menyucikan harta kita daripada harta orang lain, dan dengan berzakat juga dapat menyucikan sifat-sifat yang tak baik seperti bakhil, kedekut, tamak daripada hati kita. Dan zakat juga dapat memberi keberkatan kepada rezeki yang kita perolehi. Dan maksud berkembang di sini ialah dengan kita berzakat akan menyebabkan harta kita semakin bertambah. Pengertian zakat di sudut istilah pula ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Maksud di sini ialah zakat tadi ada harta-harta yang tertentu. Ada harta tertentu yang wajib kita keluarkan, dan kita kena berikan harta tadi kepada golongan yang berhak menerimanya, ataupun kita sebut sebagai asnaf zakat. Jadi ada 8 golongan asnaf yang wajib ataupun yang boleh menerima harta zakat. Salah satunya ialah fakir dan miskin. Selanjutnya kita lihat pula tentang hukum zakat. Apakah hukum zakat? Hukum zakat adalah fardhu ain ke atas setiap orang Islam yang memenuhi segala syarat wajib. Fardhu ain maksud di sini adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Maksudnya setiap individu orang Islam itu dia wajib mengeluarkan zakat apabila dah cukup segala syarat wajib bagi mengeluarkan zakat. Kemudian kita lihat pula di manakah dalil wajib zakat, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Maksudnya, wa aqimus salah, dan dirikanlah kamu akan salat, wa atuz zakata, dan keluarkanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu ada sebut di sini dalam ayat tu, wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Itu merupakan satu dalil yang menunjukkan umat Islam yang cukup syarat wajib mengeluarkan zakat. Kemudian kita lihat pula tentang jenis-jenis zakat. Zakat ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama disebut sebagai zakat fitrah, yang kedua adalah zakat harta. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ialah mengeluarkan harta tertentu bagi setiap mukallaf dan orang yang di bawah tanggungannya dengan syarat-syarat dan tempoh masa yang telah ditetapkan oleh syarak. Iaitu kita mengeluarkan harta tertentu. Ada harta-harta yang telah ditentukan oleh syarak bagi kita keluarkan zakat, iaitu harta yang dimiliki oleh setiap mukallaf. Mukallaf ini adalah orang Islam yang berakal, yang baligh, yang telah diberikan tanggungjawab padanya, dan orang yang di bawah tanggungannya. Orang yang bawah tanggungan ni adalah orang yang di bawah tanggungannya seperti isteri dan juga anak-anak dia. Seorang bapa tadi, dia kena bertanggungjawab ke atas isteri dan juga anak-anaknya dalam mengeluarkan zakat dengan syarat-syarat dan tempoh masa yang telah ditetapkan syarak.
Seterusnya kita lihat tentang syarat wajib zakat fitrah. Syarat yang pertama, Islam. Tidak wajib bagi orang bukan Islam. Jadi zakat fitrah ni hanya wajib ke atas orang yang beragama Islam. Syarat yang kedua, hidup dalam bulan Ramadan dan Syawal. Maksudnya mereka yang sempat hidup dalam bulan Ramadan dan dalam bulan Syawal. Jika ada bayi yang dilahirkan pada akhir Ramadan dan dia masih hidup lagi sehingga masuk bulan Syawal, maka bapaknya wajib mengeluarkan zakat fitrah baginya. Yang ketiga, mempunyai harta melebihi keperluan makan dan minum bagi diri dan tanggungan pada malam dan siang hari raya. Maksudnya dia ada lebihan harta untuk dirinya dan juga untuk keluarganya ataupun tanggungannya pada malam dan juga siang hari raya. Bila dia dah cukup syarat ni, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tengok pula apakah syarat wajib zakat harta. Syarat yang pertama, Islam. Sama juga dengan zakat fitrah tadi. Syarat yang pertamanya ialah Islam. Zakat difardukan terhadap pemilik harta yang beragama Islam sahaja. Maksud sini orang kafir tak diwajibkan zakat harta, sama dengan zakat fitrah tadi. Yang kedua, pemilikan sempurna. Maksud pemilikan sempurna ini adalah berkuasa penuh atas harta tersebut. Maksudnya harta itu memang adalah miliknya sendiri. Syarat yang ketiga, cukup nisab. Cukup nisab ini adalah cukup sukatan ataupun cukup timbangan ataupun cukup bilangan. Macam emas dikira sebagai timbangan. Bila emas tu cukup nisab emas, maksud nisab bagi emas ialah 85 gram. Bila cukup timbangan 85 gram dan ataupun lebih, maka dikira dah cukup syarat wajib mengeluarkan zakat harta. Yang keempat, cukup haul. Cukup haul di sini adalah pemilikan harta tertentu yang cukup tempoh setahun hijriah. Maksudnya harta tu yang kita miliki tadi dah cukup selama setahun hijriah. Kita tengok apakah harta-harta yang termasuk dalam zakat harta. Yang pertama ialah emas dan perak. Harta yang kedua ialah hasil pertanian. Yang ketiga, harta perniagaan. Yang keempat, harta galian. Yang kelima, haiwan ternakan. Yang ketujuh, pendapatan. Yang keenam, pendapatan. Yang ketujuh, zakat wang simpanan. Ini adalah 7 daripada jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat, yang termasuk dalam zakat harta. Kita tengok seluruhnya tentang syarat sah zakat harta. Syarat yang pertama, niat. Mesti berniat untuk mengeluarkan zakat. Bila dia mengeluarkan zakat tadi, dia mesti berniat. Zakat ataupun harta yang diberikan, diserahkan kepada asnaf tadi, dia niat adalah untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, tamlik. Tamlik ialah memindahkan hak pemilikan harta kepada penerimanya. Maksudnya bila kita berikan harta tadi kepada asnaf, contohnya kita bagi kepada fakir miskin, maka harta itu bukan lagi milik kita. Dia akan jadi milik asnaf tersebut. Selanjutnya kita tengok pula kepada hikmah berzakat. Yang pertama, membina ukhuwah antara orang kaya dengan orang miskin. Bila adanya kewajipan zakat tadi, dia akan membawa kebaikan hubungan antara orang kaya dengan orang miskin. Maksudnya hubungan mereka akan menjadi lebih rapat dan akan ada perasaan hormat menghormati antara satu sama lain. Hikmah yang kedua, membersihkan harta daripada bercampur dengan harta milik asnaf. Jadi bila kita keluarkan zakat, harta kita dah dibersihkan daripada bercampur dengan harta milik asnaf ataupun golongan yang boleh menerima zakat. Yang ketiga, menyelamatkan orang miskin daripada terjebak dengan perkara-perkara keji. Kadang-kadang kemiskinan ini akan menyebabkan orang miskin tadi akan melakukan perkara-perkara keji seperti mencuri, menyamun, merompak, meragut dan sebagainya. Jadi bila kita keluarkan zakat kita kepada mereka, kita membantu mereka, maka mereka
akan terhindar daripada melakukan perkara-perkara keji tersebut. Yang keempat, mengukuhkan ekonomi umat Islam. Dengan zakat tadi, umat Islam yang tidak berkemampuan akan dibantu untuk memulihkan ataupun mengukuhkan ekonomi mereka, dengan kita memberi latihan untuk mereka mengubah keadaan hidup mereka daripada miskin kepada kehidupan yang lebih baik. Seterusnya kita lihat tentang renungan. Apa yang perlu kita fikirkan di sini, iaitu yang pertama, mereka yang mengingkari kefarduan zakat boleh mengakibatkan murtad. Maksudnya mereka yang ingkar kefarduan zakat ataupun mereka mengatakan zakat itu tidak wajib ataupun tidak wajib kepada mereka, itu akan menyebabkan mereka boleh menjadi murtad, kerana zakat tadi termasuk salah satu daripada rukun Islam. Mereka yang meninggalkan zakat tanpa mengingkari kewajipannya adalah fasik. Mereka ni tidak mengingkari kewajipan zakat. Mereka mengatakan zakat itu wajib, tetapi mereka tidak menunaikan ibadat zakat. Mereka tak keluarkan zakat, tapi mereka mengaku zakat itu wajib, maka mereka dihukum sebagai fasik. Fasik ini ialah orang Islam yang melakukan maksiat, ataupun orang Islam yang tidak mematuhi perintah Allah SWT. Sedangkan murtad tadi ialah mereka yang terkeluar terus daripada Islam. Sekian saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang dipaparkan tadi dapat memberikan kefahaman sebuah sedikit tentang ibadat zakat yang merupakan suatu kefarduan ke atas kita sebagai umat Islam. Jadi bila kita dah cukup syarat-syarat mengeluarkan zakat, maka kita keluarkan zakat tadi sebagai kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.